Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim wa ba'd. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ada 3 jenis di atas muka bumi ini. Jenis yang pertama ialah manusia yang hidup kerana syahwat. Yang kedua ialah manusia yang hidup dalam keadaan memenuhi nafsu syahwat, dan pada masa yang sama mereka melakukan kezaliman kepada manusia. Yang ketiga ialah manusia dalam hidup ini mereka bergerak di atas kebatilan, di atas perkara yang tidak benar. Yang keempat, bentuk dan jenis manusia di dunia ini ialah manusia yang berada di atas kebenaran, melaksanakan kebenaran, dan juga mempertahankan kebenaran. Kita ambil golongan manusia yang pertama yang kita sebut tadi, bahawa manusia yang mengikut hawa nafsunya, syahwatnya semata-mata. Mereka tidak mempunyai ghayah ataupun matlamat kehidupan, tidak mempunyai asas kepada kehidupan, tidak terfikir dalam pemikiran mereka min aina ila aina, dari mana kita dan ke mana kita nak pergi. Semua itu tidak pernah mereka fikirkan. Ada satu syair Arab yang memberi pengertian tentang kehidupan ini hanya semata-mata kepada makan dan minum. Mereka menyebut innamad dunya ta'amun wa syarabun wa manamun. Kehidupan dunia ini hanyalah untuk makan, minum dan tidur. Fa idza fataka hadza fa 'ala ad-dunya salam. Jika tiga perkara ini dah tak ada, makan pun tak ada, minum pun tak ada, tidur pun tak ada, maka ucaplah selamat dunia, ucaplah selamat tinggal kepada dunia. Ini orang yang kehidupannya, cirinya hanya semata-mata memenuhi nafsu syahwat. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala memperincikan golongan seperti ini, yang antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala sebut, kami telah penuhkan dalam neraka jahanam ini kathiran minal jinni wal ins, ramai daripada jin dan manusia. Antara ciri kerana apa mereka masuk dalam neraka ini, kerana mereka ada hati tetapi mereka tidak cuba memahami kebenaran. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka mata tetapi mereka tidak melihat kebaikan.
Allah kurniakan kepada mereka azan, telinga, tetapi mereka tidak mendengar perkara-perkara yang baik. Maka Allah Ta'ala kategorikan orang seperti ini, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternakan, al-an'am, bal hum adall, bahkan mereka lebih teruk daripada al-an'am. Kita kan ada surah al-an'am, mereka lebih teruk daripada binatang ternakan, dan mereka itulah golongan yang disebut al-ghafilun, orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai. Ahli-ahli tafsir ketika melihat ayat ini, mereka cuba mengambil kefahaman kenapa Allah Ta'ala sebut balhum adall, manusia seperti ini lebih teruk daripada binatang. Kata ahli tafsir kerana ada dua perkara. Yang pertama ialah binatang ternakan itu logiklah, cara hidup dia begitu, sebab Allah Ta'ala tak kurniakan kepadanya akal fikiran. Kita ada akal fikiran. Yang kedua ialah binatang ni dia ada manfaatnya kepada kehidupan manusia ini. Yang tadi dia langsung tak beri manfaat kepada manusia. Lembu dia ada tanggungjawab dia, dia boleh bagi susu, dia boleh bagi daging. Itulah perumpamaan mudahnya menggambarkan mereka itu lebih teruk daripada binatang ternakan. Baik, ini satu golongan manusia. Golongan yang kedua, golongan yang hidup dalam syahwat, dalam kesenangan, dalam kemewahan, tetapi pada masa yang sama mereka menyakitkan orang lain ataupun melakukan keburukan kepada orang lain, atau mereka melakukan kezaliman kepada orang lain. Allah Ta'ala beri dah macam-macam nikmat kepada mereka, tak bersyukur itu ini, tapi mereka gunakan kuasa, kemampuan, rezeki yang ada kepada mereka ini untuk mereka melakukan kezaliman kepada manusia. Ini yang Allah Ta'ala sebut, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Mereka ini bila mereka ada kekuasaan, ada kemampuan, ada pangkat, ada sesuatu fil ard, di muka bumi ini, liyufsida fiha, dia melakukan kerosakan di atas muka bumi, dihancurkan binatang ternakan, mereka hapuskan tanaman, mereka melakukan kerja-kerja zalim. Maka Allah Ta'ala sebut wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang yang melakukan fasad, orang yang melakukan kemusnahan. Mereka ni ibarat lebih teruk daripada binatang buas. Sebab binatang buas, kita kata dia cari mangsa dia ni sebab dia perlukan teruskan kehidupan, untuk itulah makanannya. Dia tak cari mangsa dia sekadar hanya untuk sakitkan mangsa dia, memang itu keperluannya. Yang manusia bentuk ini ni, yang lakukan kezaliman ni, dia bukan apa-apa, dia dah, Allah Ta'ala dah beri macam-macam kepada mereka, nikmat hidup, nikmat dunia, nikmat pangkat, nikmat macam-macam, tetapi mereka pada masa yang sama melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini bentuk manusia yang kedua yang kita katakan, mereka yang melakukan kezaliman kepada manusia walaupun Allah Ta'ala beri macam-macam kepada mereka. Golongan yang ketiga, golongan yang mereka hidup ni kononnya mereka ada mabda', mereka ada asas, mereka ada tujuan, mereka ada matlamat dalam hidup, kata mereka lah golongan yang batil ini. Tetapi pada masa yang sama, fikiran mereka ini adalah fikiran yang tak betul, ataupun perjuangan yang mereka bawa ni perjuangan yang tak betul, ataupun perkara yang mereka bawa itu perkara yang tidak betul.
Ini yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut, Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Ta'ala sebut, katakanlah, inginkah kami tunjukkan, kami beritakan kepada kamu orang yang paling rugi? Ada amalan tapi amalan yang merugikan, iaitulah orang yang sesat kehidupan mereka di dunia. Mereka sesat tapi mereka menyangka bahawa mereka melakukan perkara yang terbaik. Na'udzubillah min zalik. Dia rasa perkara dia itu betul, tapi perkara itu adalah yang batil. Dia rasa itu perjuangan yang murni, tapi itu adalah perjuangan yang salah. Salafus salih mengajar kepada kita, sahabat-sahabat orang soleh dahulu mengajar kepada kita satu doa. Doa ini maksudnya supaya kita tidak termasuk daripada golongan orang yang hidup di atas kebatilan. Doa itu berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran supaya kami dapat ikut kebenaran, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu kebatilan supaya Engkau ya Allah rezekikan kami supaya kami dapat menjauhi kebatilan tersebut. Dan dalam Fatihah kita sentiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita minta dalam Fatihah kita supaya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, bukan jalan yang disebut al-maghdub, jalan orang yang Allah Ta'ala murka, dan bukan juga jalan ad-dallin, orang yang sesat. Orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah ialah orang yang mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mengikut kebenaran. Ada ke orang macam tu? Ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam dakwah yang Nabi SAW sampaikan, orang yang menentang Nabi itu bukan orang jauh, bukan orang jauh pun. Orang yang hampir kepada Nabi, orang yang lihat Nabi sejak hari lahir, hari pertama lahir dah mereka tengok Nabi. Mereka tengok Nabi waktu remaja, Nabi membesar sampai umur Nabi 40 tahun. Sebelum tu semua puji Nabi. Tapi bila Nabi bawa risalah supaya beriman kepada Allah, tinggalkan segala sembahan lain daripada Allah Subhanahu wa taala, terus mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka bukan tidak mengetahui kebenaran, tetapi mereka enggan mengikut kebenaran, termasuk kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu golongan yang ketiga. Mereka hidup, manusia yang hidup tapi hidup di atas kebatilan. Manusia golongan yang keempat, mudah-mudahan golongan keempat ini adalah kita termasuk darinya. Golongan yang keempat ini ialah orang yang hidup di atas muka bumi di atas kebenaran. Tujuan matlamat besarnya ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahawa kehidupan ini adalah berbentuk sementara. Mereka tahu Allah Ta'ala tidak cipta kehidupan ini sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia mengira mereka diciptakan sia-sia begitu sahaja dan mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita yakin penuh kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah manusia yang disebut innalladzina amanu wa amilus solihat. Mereka yang beriman dan juga beramal dengan amalan soleh. Buat kerja baik,
waf'alul khaira la'allakum tuflihun, hendaklah lakukan kebaikan. Waf'alul khaira, buatlah segala bentuk kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya dunia dan juga akhirat. Kejayaan hidup kita ini sampai bila-bila, dunia dan akhirat, apabila kita beriman dan beramal soleh. Dan kita tahu sangat matlamat kehidupan kita, dan pun kita faham apa pun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya adalah berbentuk sementara. Kita tahu, kita akur kehidupan ini adalah berbentuk sementara. Apa juga nikmat yang ada kepada kita sementara. Harta sementara, anak pinak sementara, kedudukan sementara, pangkat sementara, bahkan kesihatan pun sementara. Keadaan kita, kesihatan kita sekarang dengan 10 tahun lepas, 20 tahun lepas jauh. Kita tak boleh terus dengan kesihatan yang ada. Semakin berkurang, semakin berkurang. Ini yang kita lihat. Dan kita yakin, kita pasti suatu hari nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita bersama dengan orang-orang yang mudah-mudahan orang-orang yang soleh bersama dengan kita. Ada satu kisah yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ni kita tahu antara Nabi yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, Nabi dan juga seorang Rasul yang Allah Ta'ala beri kepimpinan, kuasa, kemahiran bahasa, boleh bercakap, interaksi dengan jin, dengan manusia, punya mukjizat yang luar biasa, boleh memindahkan satu istana ke satu tempat dengan sekelip mata sahaja. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan jajahan takluknya sangat luas. Nabi Sulaiman, dia punya jajahan takluk dia sangat-sangat luas. Satu hari Nabi Sulaiman dia berjalan-jalan tengok rakyatnya. Lalu dia jumpa seorang petani yang sedang cucuk tanam, yang mengharapkan insya-Allah akan ada hasilnya bila dia cucuk tanam ni, sampai masa ada hasilnya. Bila dia nampak Nabi Sulaiman, dia nyatakan kekaguman dia kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, ya Nabi, ya Allah, engkau punya kekuasaan, engkau punya dunia itu ini, engkau hebat segala-galanya. Dia puji Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kata, sebenarnya tasbih seorang mukmin kepada Tuhannya, maknanya bacaan subhanallah, bertasbih kepada Allah, bagi seseorang itu sebenarnya adalah lebih baik daripada apa yang diberikan kepada anak Daud ini. Anak Daud tu dia lah, Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman Daud, Nabi Daud alaihi wassalam. Sebenarnya tasbih tu, ucapan tasbih tu, kalau nak banding dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku ni, kuasa macam-macam ni, tasbih tu jauh lebih baik. Kerana bila seseorang itu bertasbih, ia kekal. Kita sebut sekarang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun kita beristighfar astaghfirullahal azim, ataupun kita menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa saja tasbih, zikir yang kita baca itu kekal. Kerana kata Nabi Sulaiman, adapun tasbih kepada Allah, pahalanya, balasannya kekal sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Adapun kerajaan Nabi Sulaiman ini, anak Daud ini, sampai masanya akan lenyap, akan hancur. Betul lah. Kita yang tahu kerajaan Nabi Sulaiman, pemerintahan Nabi Sulaiman, sebab kita baca Al-Quran. Al-Quran beritahu kisah-kisah yang luar biasa. Kita pernah sebut dalam pertemuan kita dalam tazkirah ni, sehingga kan perbualan semut pun boleh didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam.
Ini luar biasa. Tetapi itu tidak menyebabkan Nabi Sulaiman jauh daripada Allah, bahkan lebih dekat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita analisa 4 jenis manusia yang kita sebut tadi, saya ulang sekali lagi. Yang pertama ialah manusia yang hidupnya kerana syahwat, ikut hawa nafsu. Yang kedua ikut hawa nafsu. Yang kedua ikut hawa nafsu, dah senang macam-macam, dia zalimi orang lain pula. Dan yang ketiga ialah orang yang hidup di atas kebatilan, menegakkan kebatilan, benda-benda yang salah, benda-benda yang tidak betul. Dan kumpulan yang keempat ialah manusia yang hidup di atas kebenaran. Maka sudah tentu golongan yang keempat ini menjadi dambaan kepada kita. Orang-orang yang berjalan, bergerak di atas kebenaran. Sebab keyakinan kita, orang mukmin, kita semua, bila kita sebut kebahagiaan, kebahagiaan ni bukan kepada benda. Sebab kita dah jumpa ramai orang tidak ada harta benda tapi hidup dia bahagia. Orang kata ada harta boleh bahagia, betul, tapi tak semua orang begitu. Jadi ada orang yang tidak ada harta, dia bahagia. Orang kata bila ada pasangan, ada isteri, ada anak-anak, bahagia. Tapi kita jumpa ada orang yang tak ada isteri, tak ada suami, tak ada anak, tapi hidup dia bahagia. Dan ada orang yang ada pasangan, ada anak, ada isteri, tapi hidupnya derita. Ada orang kata bila ada kuasa hidup akan bahagia, bila hilang kuasa hidup derita. Tidak juga. Ramai orang ada pangkat, ada kedudukan, sebenarnya dia hidup dalam keadaan tidak bahagia. Dan ada orang yang kehilangan pangkat dan sebagainya, dia hidup dalam bahagia. Apa maksudnya? Kebahagiaan itu bukan dari sudut zahir, material, benda yang kita nampak, benda yang manusia dambakan. Apatah lagi hari ini dalam sosial media ni orang pamerkan kemewahan itu ini, nak tunjukkan bahagia. Itu bukan bahagia, itu kepalsuan, palsu. Benda yang boleh dilakon-lakonkan, ditunjuk-tunjukkan. Kebahagiaan itu berada dalam hati kita. Dalam hati kita. Kita bersyukur, itu adalah nikmat, itulah tanda kebahagiaan. Kita bersabar di atas musibah yang berlaku, itu adalah kebahagiaan. Justru itu Nabi SAW jelaskan kriteria orang mukmin ni. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Nabi kata luar biasa orang mukmin ni, segala urusannya adalah baik, segala perkara yang berlaku kepadanya adalah baik. Orang mukmin, jika diberi kepadanya sesuatu nikmat, kegembiraan, maka dia bersyukur, itu adalah kebaikan untuknya. Dan apabila dia diuji dengan malapetaka, ujian, musibah, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan kepadanya. Rupa-rupanya kebahagiaan itu adalah dalam hati kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerja hati. Kerja hati. Banyak benda adalah berasal daripada hati kita. Syukur daripada hati asalnya, sabar daripada hati, redha daripada hati, tawakal daripada hati. Sebab tu salah orang dia kata kita tinggal, kita tawakal. Salah tu. Sebab tawakal itu adalah kerja hati, dia bukan kerja kita tinggalkan usaha. Orang kita boleh kita tinggal, kita tawakal. Cara jawapan tu salah ada. Sebab tawakal adalah kerja hati. Sebab tu Nabi kata kepada sahabat yang nak tinggalkan unta tanpa tambak, Nabi kata iqilha wa tawakkal. Kamu tambaklah unta kamu itu, baru kamu tawakal. Kerana tawakal itu adalah kerja hati. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat kita menjadi orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, dan bukan sekadar berada di atas jalan kebenaran, Allah berikan kepada kita sifat istiqamah seperti doa yang selalu dibaca oleh Hasanul Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Wahai Tuhan kami, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami, maka kurniakanlah kepada kami sifat istiqamah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.